Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, selamat malam semua. Hari ini kita live sekejap. Kita nak share kepada anda semua. Kami tengah rombak sebuah gearbox Toyota Velfire K115. Isu yang selalu berlaku untuk model ni adalah masalah masuk D menyentap, masuk R menyentap. Lepas tu tekan minyak habis pun dia boleh pergi 80 saja. Ini biasa berlaku untuk model-model yang terbaru Velfire sekarang ni, AGH30. Model ni kira consider model yang terbaru lagi sebab dia menggunakan gearbox CVT yang second versionnya yang mengeluarkan dia punya code number K115. Model ni ada isu sikit. Terutama yang model keluaran yang tahun 2015, tahun 2016. Dia ada isu berkenaan bahagian top converter. Jadi kat sini kita tengah nak tunjukkan kepada anda macam mana kita rombakkan sebuah gearbox untuk Toyota Velfire CVT transmission. Dia punya code gearbox K115 model Velfire AGH30. Biasa berlaku model ni, memang selalu masalah yang berlaku untuk model ni adalah bahagian torque converter dia. Dia punya lockup clutch dia pecah, dia punya bahagian rebate. Sebab dalam torque converter dia ada 12 keping ataupun 12 shaft pin untuk rebate untuk bahagian clutch lockup dia. Tapi benda tu dah pecah. Okey, jadi masalah sekarang ni, selama kita nak pergi hantar dia punya torque converter ni, pergi hantar reboot balik, repair balik. Dan kat sini kita tunjukkan kepada anda macam mana bahagian dalam gearbox sebuah Toyota Velfire untuk model yang terbaru sekarang ni. Yang model K115 gearbox dia dan model body dia ialah AGH30. Jadi siapa yang tengah masuk live bersama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau line saya okey, clear. Kalau katakan saya punya live ni okey, minta tolong bagikan komen kepada anda, daripada anda semua. Okey. Assalamualaikum semua. Kita line jap sementara kita tengok sahabat kita ataupun kita punya manpower kita buat job untuk model AGH30 Toyota Velfire. Jangan ingat kita baru tak ada masalah. Sebenarnya kita barulah kalau kita tak jaga betul-betul, kemungkinan masalah tu akan cepat berlaku berbandingkan model-model yang sebelum ni. Jadi, selamat malam, selamat berhibur bersama dengan platform Pakar Gearbox dan platform JV Auto Loop. Terima kasih yang tekan button like dan terima kasih yang tekan button share. Supportlah kami untuk kami boleh wawarkan kepada semua kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua berkenaan dengan gearbox ataupun apa ilmu-ilmu, apa perkongsian yang kami boleh kongsikan kepada anda, terutama pada bahagian-bahagian transmisi semua. Okey? Siapa yang baru masuk, saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa yang boleh dapat ringan-ringankan jari-jari anda, tuliskan komen ni. Abang Alung. Fifi Alung. Sihat? Lain mantap. Terima kasih Alung. Okey, terima kasih support bersama kami, platform kami. Yang siapa yang bersama dengan platform Pakar Gearbox, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana anda memberi sokongan kepada platform page Pakar Gearbox dan produk JV Auto Loop. Assalamualaikum, Abang Ahmad Zailani. Sihat semua Okey, Persona 1.6 2003. Kenapa dia time start susah nak start bosku? Mungkin masalah pada crank sensor, mungkin masalah pada bahagian throttle body. Kalau boleh buat tune up balik, check guna scanner machine. Mungkin ada masalah pada sensor yang tak accurate bila kita nak start lamban nak hidup. Okey, orang siapa yang tengah live ni boleh boleh bagi komen sikit. Anda berada di mana? Lokasi anda di mana? Kalau senang kita boleh tahu sahabat-sahabat kita yang berada di platform Pakar Gearbox, kita tahu mereka berada di mana. Kalau boleh, siapa yang duduk dekat daerah mana, negeri mana, tulis komen anda untuk dapat kita tahu sahabat-sahabat kita berada di mana. Mungkin ada di Sabah, mungkin ada di Sarawak, mungkin ada di Brunei, Singapura, ada bahagian utara, bahagian Perlis, bahagian Johor, Kelantan, Terengganu, Perak, Kedah. Jadi kita tahu sahabat-sahabat kita berada kat mana semua ni. Jadi kurang-kurangnya kita boleh tahu ini adalah perkongsian kita yang boleh dapatkan secara umum kepada semua-semua pengguna-pengguna kenderaan di Malaysia ni. Jadi kita tahulah mereka semua berada di mana. Jadi apa yang berada di belakang anda ni adalah sebuah kerja-kerja untuk membaik pulih sebuah gearbox Toyota Velfire AGH30 kereta tahun 2015 start production dia. Memang ada isu sikit berkenaan bahagian gearbox, terutama pada bahagian torque converter dia. Jadi anda berpeluang bersama saya malam ni, kita tengok macam mana keadaan gearbox CVT. Yang orang kata, CVT ni memang manja, CVT ni memang banyak rosak. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat sedikit info yang kita boleh kongsi. Kalau anda, mungkin anda tak dekat saya, tapi kalau ikutkan apa dia tengah buka sekarang ni, bau minyak gearbox dia dah terasa bau macam bau terbakar. Minyak gearbox dah terbakar sebab mungkin awal-awal kerosakan tidak dapat diketahui oleh pengguna. Jadi dah lama-lama dia dah terguna, orang kata dah pakai lanyak-lanyak, dan sekali gearbox dia surrender terus. Okey? Terima kasih semua. Siapa yang ada persoalan, ada pertanyaan, boleh tahu dalam komen ni. InsyaAllah nanti kalau tak sempat, nanti saya akan jawab kemudian. Terima kasih kepada yang support page Pakar Gearbox.
Sebab kita ada, kalau ada bahan-bahan yang terbaru, ada cerita-cerita yang terbaru ataupun cerita-cerita semasa, kita akan berkongsikan kepada anda semua supaya kita dapat berkongsi ilmu sikit ke, berkongsi pengetahuan sikit. Sebab inilah platform. Sebab sebelum ni kita susah nak tengok. Contohlah sebagai pengguna, kita susah nak dapat maklumat kat mana kita nak tahu info-info berkenaan dengan transmisi, kat mana kita nak tahu info-info berkenaan dengan gearbox. Kat sinilah kami sediakan satu platform ataupun satu ruang yang anda sendiri sebelum ni tak pernah tengok dalaman gearbox. Kat sinilah platform yang kita boleh sebenarnya, walaupun kita bukan owner workshop, kita bukannya ada kepakaran dalam gearbox, tapi kita berpeluang untuk melihat sendiri bagaimana dalaman gearbox yang kita tak pernah bayangkan macam mana dalam gearbox. Sebab ramai orang boleh bayangkan bahagian enjin, tapi bahagian gearbox ni tak semua orang boleh bayangkan macam mana pergerakan gearbox. Apa yang dimasukkan dengan CVT, apa yang dimasukkan electricity, apa yang dimasukkan dengan conventional gearbox. Kat sinilah sedikit yang kita boleh kongsi kepada anda untuk memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi belakang anda sebuah kerja-kerja ataupun proses-proses untuk kita leraikan sebuah gearbox CVT. Sebab sekarang ni kalau ikutkan banyak model-model sekarang ni dah gunakan CVT transmission. Bukan maksudnya CVT transmission ni adalah gearbox baru, tak. Sebenarnya kat dunia dah ramai dah. Dah banyaklah model-model yang gunakan CVT. Cuma kita kat Malaysia je baru tak tahulah CVT gearbox baru. Sebenarnya gearbox CVT ni dah meluas digunakan di pasaran dunia. Dan sekarang ni dah masuk balik kepada yang baru, DCT, dual clutch transmission. Kita masih lagi baru lagi menceritakan tentang CVT, tapi agak luar sana dah menggunakan DCT transmission. Sekurang-kurangnya kita boleh berkongsikan maklumat kepada anda. Okey, siapa yang tengah live ni, minta tolong tekan button share, ataupun kalau anda tak ada buat apa-apa, minta tolong tekan anda berada di mana, ataupun bagi komen anda berada di daerah mana, anda berada di negeri mana. Sekurang-kurangnya kita tahu platform kita ni disebarkan serata Malaysia, termasuk bahagian Brunei, Singapura ataupun yang dekat-dekat dengan sepadan Thailand tu. InsyaAllah kita dapat maklumat ataupun kita dapat sampaikan maklumat ni kepada semua. Okey, sekarang ni kerja-kerja buat gearbox, dan sekarang ni kita tengah leraikan dia punya bahagian valve body dia. Jom kita layan jap. Jadi siapa yang tengah live ni boleh sambil-sambil tu sembang-sembang santai je, borak-borak. Okey, Abang Zaim kita, alamak, AGH 30. Ya Abang Zaim, sebab AGH 30 ni kereta saya sendiri pun, walaupun saya beli kereta ni Recon baru tahun 2015, saya baru daftar lebih kurang dalam tahun, baru 2 tahun, tapi saya sendiri pun dah mengalami masalah pada bahagian transmisi. Sebab kalau kita baca pada forum kat Jepun, memang ada masalah ni pada model-model ni. Jadi kat sini lah kita nak terangkan kepada anda, kalau ada masalah, kat sini apa solusi, apakah tindakan anda kira anda menghadapi masalah yang berlaku untuk model-model Velfire. Ingat, model Velfire yang model yang 2.5 memang ada isu berkenaan dengan transmisi, terutama pada bahagian dia punya torque converter. Jadi kita live, kita layan, kita sembang-sembang dengan abang-abang kita ni yang tengah buat ataupun tengah rombakkan gearbox. Ini kita dah buka bahagian bawah body dia. Bahagian bawah body dia. Jangan malu-malu. Abang belakang ni memang penyenyap, tapi kalau belakang live, dia lah mulut dia yang paling banyak cakap. Yang dua orang ni. Hari ni kita buat live malam sikit sebab kalau siang kita tak terkejar sebab banyak kerja yang kita uruskan. Jadi malam ni lah kita layan-layan. Okey. Kalau anda tengok sekarang ni, okey. Apa yang selalu kita akan buka, kalau katakan kerja-kerja gearbox, kita akan buka dulu pada bahagian valve body dia. Kita buka valve body dia, kita tolak tepi dulu valve body. Ini untuk model yang siapa pakai model Velfire, dalam gearbox dia ada filter. Ini dia ada filter. Filter ni wajib diganti. Kalau ikutkan minyak gearboxnya, kalau minyak auto ataupun minyak CVT, biasanya warna dia mesti warna merah. Kalau CVT pun biasa kebiasaan untuk model-model kereta ni warna merah. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, minyak dia dah jadi warna hitam. Sebab apa? Punca dia, minyak dia dah ada yang clutch mungkin dah terbakar, menyebabkan minyak dia bertukar warna menjadi hitam. Jadi ingat pada anda semua ataupun sedikit perkongsian daripada saya, pastikanlah kereta anda ni dijaga, terutama bahagian gearbox ni. Okey, kita lain jap. Kita fokus jap. Okey, apa yang kerja kita akan buat? Biasanya kalau kita buka body, kita akan buat pressure test. Try masuk. Okey, ini kerja-kerja sebelum kita bongkarkan selanjutnya. Jadi kepada anda yang mungkin nak belajar ilmu-ilmu membaiki gearbox, anda adalah pengusaha bengkel, kat sini boleh ambil note sikit lah ataupun ambil tindakan sikit. Okey, ini kita akan test dia punya bahagian pressure dia. Ini pada bahagian untuk bahagian reverse. Okey, itu cooler, tak perlu, biar bawah. Dua pipe ni kita buat test pressure. Baik, kan nanti dia tendang minyak. Okey. Satu lagi tu.
Hati-hati, minyak tendang. Okey, sekejap Saya fokus sikit Jadi anda tengah live bersama saya, minta tolong tekan button share sebab sini ada sedikit info terutama kepada anda pengusaha-pengusaha workshop yang nak berminat nak belajar gearbox ni. Okey, kita test pada dia. Kalau ada torchlight lagi bagus ni. Sekejap kita test lampu tak? Sekejap, lampu ada. Okey. Jom. Okey, test pada dia. Masuk angin. Nampak? Kalau ikutkan kat sini pun ada masalah pada pressure. Dia punya bahagian rantai dia dalam ni. Kalau tengok kat sini kita rasa pun dia punya bahagian drum ni sini pun dah ada kesan-kesan cala, kesan makan. Maksudnya pressure kat sini ada isu. Jadi bila kita tekan pressure, tak cukup untuk support dia punya pressure bahagian steel belt dia. Satu lagi tengok. Satu lagi. Bocor. Nampak ada warp tu, bocor. Maksudnya kat sini pressure pun jadi masalah. Pressure je bocor. Yes, betul. CP garage, bocor pressure. Yang bahagian kelas ni. Okey, masuk angin. Okey, lepas. Okey, kalau anda tengok betul-betul, saya dah zoom betul-betul handphone ni masuk dalam gearbox ni. Okey, tekan. Lepas. Tekan. Untuk bahagian clutch, pressure clutch okey, cantik. Lepas. Tekan. Okey, ini kalau katakan kita buat pressure test. Tekan. Lepas. Tekan. Lepas. Okey. Kalau ikutkan bahagian pressure ni okey. Cun. Tapi bahagian steel belt dia ada isu. Okey, sekarang ni kita buka dia punya bahagian muka depan dia. Bahagian motor belakang tu ialah untuk jalankan CVT. Bahagian muka depan tu jalankan bahagian motor belakang untuk jalankan dia punya CVT belt. Yang bahagian muka depan untuk jalankan dia punya clutch. Jadi anda boleh tengok macam mana cara kita buat pressure test. Manual dia, tak payah promoter, tak perlu nak mesin ke untuk buat pressure test. Benda ni simple je. Jadi kat sinilah kita boleh kongsikan kepada anda. Kalau kita nak buat pressure test, kita gunakan angin je. Tapi ingat, cara ataupun point mana yang kita nak tahu, kat lubang mana kita nak test pressure, itulah penting untuk anda ketahui. Jadi inilah sedikit perkongsian ataupun sedikit info, katakan nak belajar gearbox. Jadi inilah tempat dia. Pakai gun pun boleh kot. Tak kuat tu. Okey, angin boleh kot. Cukup, tak kuat. Okey, kat situlah sedikit. Okey, Abang Alung, Fifi. Apa sebabnya selalu 2.5 guna gearbox yang selalu kong macam tu loss? Macam tu bos. Kerana sisi rendah ke tak? Kebiasaan kalau CVT ni masalahnya pada kita punya driving, cara pemanduan kita pun kena ambil kira juga. Tak kata gearbox ni ada isu, tapi cara pemanduan kita yang kena ambil tahu sikit supaya gearbox ni dapat bertahan lama. Kadang-kadang kita ni pakai CVT tapi macam kereta ni macam kita bawa, macam seumpama macam kita bawa manual. Main tekan je, main renyak je. Itu yang menyebabkan salah satu sebab gearbox tak bertahan lama. Sebab CVT dia tak boleh cara pemanduan macam manual ataupun macam gearbox auto biasa. Sebab CVT mesti dalam keadaan relax. Bawa tenang. Itu yang penting kalau CVT ni. Dia bukannya kereta yang untuk dibawa dalam keadaan yang agresif. Tak. CVT kena bawa dalam keadaan yang relax. Bawa dalam keadaan yang tak agresif. Itulah cara-cara pemanduan CVT. Supaya kalau kadang CVT kita bawa enyak je, gearbox tak akan bertahan lama. Kat sinilah nak sampaikan info kepada anda. Supaya anda faham apa yang maksud CVT. Anda faham macam mana nak bawa kereta CVT. Supaya anda tahu CVT ni bukan kereta yang untuk dibawa dalam keadaan yang agresif. Dalam keadaan yang lambat. CVT kena relax. Sekejap biar dia buka dulu skru tu, nanti dia ada sikit gangguan suara sikit ni. Okey, jadi buka skru dulu Okey, nanti dia buka housing depan, kita tengok macam mana muka depan housing bahagian CVT ni. Bontot belakang adalah menjalankan bahagian CVT dia antara primary dengan secondary. Bahagian muka depan adalah bahagian untuk supplykan pressure untuk bahagian reverse dan forward. Bahagian depan tu ada dia punya clutch. Bahagian belakang ada dia punya rantai CVT. Jadi terima kasih siapa yang live bersama saya ni. Kat sini saya yang baru masuk live ni. Ini sebuah gearbox untuk Toyota Velfire model AGH30. Dia punya gearbox code K115, K115 antara gearbox yang versi terbaru yang mula dipasarkan pada tahun 2015. Maksudnya kereta ni plus minus baru lebih kurang dalam 6 tahun. Plus minus kan? Kat sinilah yang kita nak sampaikan kepada anda. Baru 6 tahun. Mileage pun baru lebih kurang dalam tak sampai 100,000 km. Mileage plus minus pun lebih kurang dalam 80,000 km je. Tapi gearbox dah masalah. Kat sinilah nak sampaikan kepada anda
cara pemanduan, cara penjagaan, cara kita buat servis, apa yang perlu kita, cara pemanduan kita. Kat sinilah kita nak sampai kepada anda supaya anda lebih berhati-hati. Jangan ingat kereta beli beratus ribu, gearbox tak rosak. Ulang balik, jangan ingat kita beli kereta yang beratus ribu, gearbox tak rosak. Benda tu akan berlaku. Tak kisahlah apa kereta kita beli pun, kalau kita pemanduan kita tak tahu cara pemanduan kita, dia akan menyebabkan transmisi rosak. Bukan murah-murah gearbox ni kalau nak repair, ataupun kalau nak tukar sebiji baru, boleh mencecah sampai 25,000 ke 30,000. Inilah yang jadikan kita nak sampaikan kepada anda supaya kita dapat menjaga kereta kita untuk mengeluarkan, tak adalah kita keluarkan bajet yang melampaui batas. Beli kereta baru tapi gearbox rosak, nak kena keluarkan sampai 20,000, 30,000. Bulan-bulan bank pun bayar pun senak juga musim PKP ni. Kat sinilah kita nak sampai kepada anda supaya kita dapat sampai kepada anda, info kepada anda supaya anda cermatlah. Kereta beli mahal takkan nak kena keluarkan belanja sampai nak kena tukar gearbox berpuluh ribu ringgit. Okey, dah buka? Okey, jom kita tengok apa yang ada pada bahagian isi perut dalam gearbox ni. Jom kita layan. Okey. Bila kita buka housing depan ni, muka depan ni housing dia, kat dalam ni kita akan nampak bahagian oil pump, bahagian primary gear dia, bahagian transfer gear dan bahagian differential gear. Kat sini bahagian dia. Jom kita nampak zoom sikit lagi. Anda berpeluang malam ni untuk menyaksikan sebuah gearbox CVT valve fire. Tak dapat pakai valve fire, kita tengok gearbox pun jadilah. Okey. Kau nampak tak tu? Kita cari posisi yang menarik dulu. Okey. Nampak tak? Okey. Okey, apa yang anda nampak bila kita buka housing, bahagian muka housing depan ni. Okey, kat sini adalah bahagian oil pump dia. Ini adalah secondary, dia punya secondary gear dia. Ini adalah transfer gear dan ini adalah bahagian differential gear. Differential gear yang akan masukkan drive shaft ni, yang sambung ke bahagian drive shaft kiri dan bahagian kanan. Ni drive shaft dia. Jadi bila kita buka muka housing depan ni, kita akan nampak oil pump. Apa yang perlu kita buat? Kita kena buka bahagian oil pump ni. Sebab dalam oil pump ada bahagian clutch untuk depan dan ada clutch untuk reverse. Buka. Jom. Lain. Okey, saya tunjuk kepada anda. Siapa yang baru masuk live ni, saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa yang tengah baru masuk live ni, minta tolong tekan button share untuk kita kongsikan maklumat berkenaan dengan gearbox CVT Toyota Velfire. Beli kereta harga 200,000, 300,000 tapi silap penjagaan kita tak betul-betul, dia akan merosakkan bahagian dalam gearboxnya. Mileage baru 80,000. Kereta ni walaupun recon, kereta ni mileage dia baru 80,000. Okey, kita buka oil pump dia. Ni bahagian oil pump dia. Ini bahagian oil pump yang tugas dia untuk mengepam hidrolik ataupun mengepam minyak masuk ke bahagian torque converter dan masuk ke bahagian sistem gearbox. Okey, tolak tepi. Okey, dan bila kita buka bahagian oil pump dia, kita akan nampak bahagian front clutch housing. Ini bahagian front clutch housing. Fungsinya untuk menggerakkan kereta ni untuk bahagian ke depan. Okey, cabut front clutch housing ni. Okey. Ini ada front clutch housing. Siapa yang nak belajar ilmu gearbox, bolehlah kongsikan kepada anda semua. Okey, ini bahagian front clutch housing. Bila kita buka bahagian front clutch housing, kat dalam ni ada bahagian clutch plate dia. Kita buka bahagian clutch plate dia. Kita tengok clutch plate dia terbakar ke tidak. Kita layan muka depan dulu. Ada yang kata shock lah. Shock memang betul. Kalau kita layan gearbox ni memang shock. Tutup lampu jap. Okey. Gearbox ni yang penting kena layan. Jangan dimarah, jangan dimaki gearbox ni. Sebab gearbox ni pun kalau ikutkan ada sifat dia lah. Besi ada sifat dia. Tapi kalau kita buka, jangan kita maki gearbox ni. Pantang gearbox ni kalau di repair, jangan dimaki. Kalau maki, biasanya akan jahanam dah. Tak jadilah kita buat. Okey. Itu bahagian dia punya steel plate housing luar dia. Okey, tengok clutch plate dia. Satu. Ni clutch plate dia. Kita tengok, kalau tengok pada clutch plate dia, dah ada clutch plate ni dah hitam, dah terbakar clutch plate ni. Okay. Selang clutch plate mesti ada steel plate. Mana-mana gearbox, mana-mana transmisi pun, walaupun dia konvensional ke, walaupun dia CVT ke, walaupun dia SG ke, dia ada susunan dia. Lepas clutch plate, mesti steel plate. Okay, asingkan dia punya clutch plate sini. Okay, ni steel plate.
Ni clutch split dia habis. Rongak dah clutch split dia. Ini sebab bila awalan kerosakan, dia tak mungkin owner tak perasan. Dia main henjut je, main hentak je, main bawa je. Last sekali clutch split dia dah terbakar. Clutch split dia. Okey, 3 keping. Okey. Ini adalah bahagian clutch plate untuk menggerakkan kereta kita ke depan. Ini clutch plate menggerakkan kereta kita ke depan. Inilah fungsinya. Ini yang dinamakan front clutch housing. Front clutch housing kontrol untuk gear ke depan. Bila kereta ni nak ke depan, dia akan berfungsi. Kalau katakan untuk ke belakang, dia akan release dia punya pressure dan secara tak langsung clutch plate ni akan relax, tak berfungsi. Jadi ini adalah bahagian steel plate dia. Kalau tengok pada bahagian steel plate ni, kita akan nampak bekas-bekas terbakar. Sepatutnya steel plate dia warna dia macam warna chrome. Kilat. Dia bukan macam ni. Ini dah bahagian bekas-bekas terbakar. Ini maksudnya dalaman gearbox dah ada isu. Okey, kita buka dia punya input sensor dulu. Ini bahagian front clutch housing. Jadi siapa yang baru masuk live minta tolong dengan saya, anda boleh berkongsikan ilmu ni, minta tolong. Hanya satu permintaan saya, minta tolong tekan button share. Kalau dapat tekan button share ni apa? Kalau kita dapat berkongsi ilmu ni kepada kawan-kawan kita lain, terutama kepada grup-grup kereta, kepada personal kita, kawan-kawan kita yang dalam grup ataupun kawan-kawan kita dalam profil kita, dalam Facebook kita, sekurang-kurangnya dia dapatlah tahu info, banyak maklumat. Okey, yang ni buka ni namanya planetary gear. Ni namanya planetary gear. Okey. Dia kontrol ni, planetary gear ni, dia kontrol untuk gear ke depan dan gear ke belakang. Okey, yang dimasukkan dalam ni, ini untuk kontrol untuk ke depan. Ini untuk forward punya. Ni fungsi dia, dia akan masuk gigi gear ni, sang gear ni akan masuk ke bahagian planetary gear untuk fungsikan untuk gear ke depan. Okey, kita dah buka. Ini sepasang planetary gear untuk kontrol ke depan dan ke belakang. Reverse and forward. Okey. Yang tadi yang sini kita tengok sekarang ni, dia punya clutch plate untuk reverse, untuk ke depan, untuk forward. Ke depan dia berfungsi clutch plate ni. Yang ini pula untuk bahagian untuk reverse. Ni berfungsi untuk reverse. Sebab tu kalau reverse kita tak banyak pakai. Kita banyak menggunakan clutch plate ataupun kita gunakan front clutch housing ni untuk bahagian ke depan. Reverse tak banyak pakai dan selalunya clutch plate reverse ni jarang rosak. Selalu yang kacau adalah bahagian muka depannya ataupun untuk ke depan dia. Jadi kita buka dia punya one set clutch untuk bahagian reverse. Jadi siapa yang tengah live ni boleh tengok macam mana keadaan sebuah gearbox CVT untuk model Velfire baru. Kereta harga 200,000 lebih. Ada yang sampai harga 300,000 lebih. Tapi tak boleh menjanjikan kereta ni hebat dalam bidang transmisi dia. Ataupun kalau kita tak jaga betul-betul gearbox dia, gearbox jahanam. Kesian nak keluar belanja tinggi, nak tukar gearbox 20 ke 30,000. Kereta baru pakai lebih kurang plus minus pun, walaupun kereta ni recon baru pakai lebih kurang 2 tahun. Okey, ini bahagian untuk bahagian reverse. Kalau anda tengok dia punya reverse clutch dia macam mana, halu-halu, kecil-kecil, comel-comel je clutch dia. Baik-baik je clutch dia. Habis out. Sebab tu cara pemanduan ni penting. Jangan kita nyak je kereta tu. Sebab kereta ni, kalau katakan gearbox CVT ni, dia manja. Tak macam gearbox kereta lain. Tak macam konvensional, tak macam DSG, tak macam DCT. Yang design dia memang agak struggle. Orang tu agak tough lah bahagian dalam. Tapi kalau CVT ni, dia punya structure dalam dia memang manja. Kalau bandingkan model-model yang lain. Sebab itulah penjagaan ni penting untuk dikongsikan bersama info-info ni. Jadi kebanyakan kereta kita yang ada kat pasaran, ada kereta yang atas jalan raya ni, kebanyakan dah model-model dah upgrade kepada CVT transmission. Jadi kat sinilah saya nak sampaikan kepada semua, siapa yang pakai CVT, apa yang model-model yang pakai CVT? Proton, Mizura, Proton, Brevik. Kalau Toyota Wish dah pakai CVT. Kalau Honda pun dah pakai gearbox CVT. Dan kebiasaan gearbox CVT ni, structure dalam dia sama je, sistem dia sama je. Nak kata ketahanan pun bergantung pada kita juga, yang kita secara yang memakai gearbox ni. Adakah kita pakai dalam keadaan yang betul-betul penjagaan ataupun cara pemanduan yang betul. Jadi hati-hatilah kalau siapa yang pakai gearbox CVT ni. Take 5 sekejap. Jadi kat sinilah saya nak berkongsikan kepada kita semua, terutama kepada kita yang menggunakan kereta-kereta auto, CVT, DSG, DCT. Gearbox ni lah yang kita sampaikan. Minggu lepas saya sampaikan untuk gearbox model DCT, Dual Clutch Transmission.
Sebelum-sebelum ni saya ada sampaikan berkenaan dengan konvensional gearbox. Yang contoh macam Proton Wira, macam Proton Gen 2. Yang hari ni saya sampaikan untuk model-model CVT. Sekurang-kurangnya anda sedikit, kalau anda tengok balik video-video saya sebelum ni kat dalam page pakar gearbox, anda boleh kenal sedikit sebanyak perbezaan antara gearbox-gearbox yang saya sebutkan tadi. Okey. Alhamdulillah. Jadi ada persoalan, ada pertanyaan, boleh sampaikan ruang komen nanti insya-Allah. Ataupun kalau anda betul-betul nak tahu macam mana ataupun anda ada masalah yang betul-betul anda nak tahu keterangan lanjut, anda boleh pergi ke dalam inbox saya ataupun boleh masuk dalam PM saya untuk dapatkan detail masalah yang boleh kita dapat huraikan apa yang perlu. Insya-Allah. Okay? Alhamdulillah. Itu dah dia. Jadi kerja-kerja membaiki gearbox perlu kita buat atas meja. Tidak digalakkan buat gearbox di bawah lantai ataupun dibuat atas lantai. Minta maaf, jangan dibuat gearbox ni atas lantai. Kalau sebaik-baiknya gearbox perlu dibuat pada bahagian atas meja supaya ruang atas meja tu kita senang nak olahkan, nak susun barang apa semua untuk mengelakkan habuk-habuk perkotoran daripada mencampur dalam gearbox ni. Sebab gearbox CVT, gearbox auto ni biasanya memang paling sensitif dengan kekotoran, terutama pada pasir-pasir tu. Memang dia paling susah. Jangan mengatakan paling sensitif dengan pasir ataupun habuk-habuk yang kasar. Jadi siapa nak buat gearbox, siapa nak belajar ilmu gearbox, saya nasihatkan anda buat atas meja ataupun repair atas meja. Sebab tu kita pastikan kawasan kita dalam keadaan yang bersih. Tak ada aircon pun tak apa. Tak semestinya gearbox ni kena buat dalam aircon. Tak. Yang penting kawasan persekitaran kita dalam keadaan yang bersih. Okey? Itu saja perkongsian saya untuk malam ni berkenaan gearbox CVT. Ada persoalan, ada pertanyaan, boleh sampaikan dalam komen ataupun anda boleh inbox saya ataupun PM saya untuk kita selesaikan masalah yang mungkin anda ada nak soalkan atau nak bertanya. InsyaAllah kami akan sampaikan kepada anda. Okey? Okey. Itu je perkongsian saya untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.